Lepas tu dia pergi dekat Jong In, dia pergi tarik telinganya Jong In tu sambil serit dia kat lantai. Tarik. Serit kat lantai. Assalamualaikum guys. Sekarang ni korang dalam channel Carol Series. Topik pada hari ini adalah berkenaan dengan seorang bayi yang berusia 16 bulan, yang berarti umur baby tersebut adalah 1 tahun 4 bulan. Nama penuh dia adalah Jong In Yi dan dipanggil sebagai Jong In. Ini adalah gambar sebelum Jong In dijaga oleh mak bapa angkat dia, dan ini pula gambar selepas dijaga oleh mak bapa angkat dia. Kejadian ini dibincangkan dan dibahas dalam sebuah rancangan yang sangat terkenal di televisyen Korea. Rancangan ini dikatakan mempunyai kepakaran dalam menganalisis dan menyelidik sesuatu perkara tu dengan sangat mendalam, guys. Program tersebut juga berjaya menyelesaikan kes Burning Sun pada tahun sebelum ni. Apa yang kita boleh nampak dekat sini, program tu bukan sebuah program yang biasa kita selalu tengok dekat TV tu. Dia umpama kita tengok sebuah rancangan yang mengupas segala jenis kemungkinan-kemungkinan yang berlaku di saat jenayah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pihak berkuasa. Sebab kes Burning Sun tu memang ada orang dalam yang jaga diorang punya jenayah tu. Ada pihak polis yang cover kegiatan diorang. Jong In menjadi anak angkat kepada sepasang suami isteri yang bernama Yang Mo dan An. Yang Mo adalah isteri dan An adalah suami, yang juga pada waktu yang sama mereka telah memiliki seorang anak perempuan. Untuk mengambil anak angkat, banyak prosedur yang perlu dilakukan oleh pasangan suami isteri sebelum anak tersebut berjaya dijadikan sebagai anak mereka. Salah satu prosedurnya adalah bakal keluarga angkat perlu diperiksa terlebih dahulu sama ada keluarga itu mampu ataupun tidak untuk membiayai kos pembelajaran dan kehidupan anak tersebut. Soalan yang pertama akan diajukan kepada mereka adalah mampukah mereka untuk menyara anak tersebut daripada segi keuangan. Yang kedua, mampukah mereka untuk menjaga anak tersebut dalam keadaan yang baik, ataupun mereka sebenarnya mempunyai niat yang lain. Kalau dekat Malaysia, bila keluarga angkat berjaya menjadi orang tua baru kepada anak tersebut, JKM akan datang ke rumah setiap beberapa bulan untuk memastikan anak tersebut dijaga dengan baik oleh keluarga barunya. Sebab kadang-kadang sesetengah orang yang mengambil anak angkat ada yang jadikan anak tersebut sebagai orang gaji ataupun sebagai mangsa penyiksaan, ataupun ada juga yang menjadikan dia sebagai hamba seks, ataupun senang cerita dia kena rogol, and macam-macam lagi guys sebenarnya. That's why lah Malaysia memperketatkan isu tentang pengambilan anak angkat. Jadi guys, setiap soalan yang telah diajukan kepada Yang Mo dan An telah dijawab dengan sangat normal. Kiranya mereka memang layak daripada segi semua aspek. Keuangan, niat mereka untuk menjaga Jong In. Senang cerita, pihak rumah anak yatim tu memang sangat yakin dengan Yang Mo dan An yang mereka akan menjaga Jong In dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Antara sebab institusi rumah anak yatim tu percaya dengan mereka adalah mereka, iaitu Yang Mo dan An tu mempunyai background profile yang sangat baik guys, yang memang kalau kita dengar pun kita tak akan ada bad thinking langsung dekat diorang. Kita punya pandangan, kita punya perspektif, bila kita tengok diorang, okay, dia ni satu pasangan suami isteri yang baik. Si isteri iaitu Yang Mo, dia bekerja dekat sebuah syarikat televisyen sebagai penterjemah bahasa ataupun juru bahasa. Dia juga pernah belajar dekat luar negara, iaitu Amerika Syarikat guys. Boleh tahan juga dia punya education ni guys. Si Yang Mo ni juga dia selalu menyertai aktiviti-aktiviti sukarelawan. Korang macam bila kita dengar tu, orang yang join sukarelawan ni bukan baik ke? Tapi korang nampak dekat sini dia punya gameplay dia. Manakala si suami iaitu An, dia pula bekerja di sebuah syarikat stesen televisyen dan dia rajin membantu isterinya, and dia selalu follow isteri dia buat kerja-kerja kebajikan kepada masyarakat tu. Apa yang mereka ceritakan kepada institusi rumah anak yatim tersebut, diorang ni sebenarnya memang dah lama ada pasang niat untuk mengambil anak angkat daripada awal perkahwinan mereka lagi guys. Jadi semua soalan telah dijawab dan rumah anak yatim tu pun dah menilai Yang Mo dan An sebagai seorang yang layak untuk menjadi ibu dan bapa baru kepada Jong In. Apa yang membuatkan rumah anak yatim tu lebih percaya kepada diorang kan? Yang Mo dan An ni kerap kali ke gereja untuk beribadat. Bila pihak rumah anak yatim tu dah nampak yang mereka ni macam seorang yang beriman lah kan, yang kuat beribadat lah kan, sebab diorang selalu ke sana. Kat situ korang nampak tak, lagilah macam pusat institusi tu happy gila, nampak yang diorang ni macam kuat iman.
Jong In dilahirkan pada 10 Jun 2019. Ibu sebenar Jong In meninggalkan dia di rumah anak yatim sewaktu dia masih berusia 8 hari je guys. Sebabnya ibu dia tu dikatakan tidak berkemampuan untuk menjaga Jong In. Pada usia 2 bulan, Yang Mo dan An mula bertemu dengan Jong In dan mereka membuat keputusan untuk menjadikan dia sebagai anak angkat. Pada usia Jong In 7 bulan, Yang Mo dan An berjaya menjadikan Jong In sebagai anak angkat secara official. Selepas 9 bulan menjaga Jong In, akhirnya pada tanggal 13 Oktober 2020 dia meninggal dunia. Ramai yang telah mempertikaikan tentang hukuman ke atas kedua ibu bapa angkatnya Jong In ni. Mereka mengatakan hukuman yang diberikan seharusnya setimpal dengan apa yang telah dilakukan kepada Jong In. Si suami hanya mendapat hukuman melakukan kekerasan kepada anak, manakala si isteri pula dihukum melakukan kekerasan kepada anak sehingga menyebabkan kematian. Orang Korea memang menuntut bahawa mereka ini perlu dikenakan hukuman mati kerana membunuh dengan sengaja. Sebenarnya guys, sebanyak 3 kali laporan polis telah dibuat semasa Jong In masih hidup. Laporan yang pertama iaitu pada 25 Mei 2020 dibuat oleh penjaga yang menjaga Jong In di pusat asuhan tu. Penjaga tersebut melihat ada bekas kesan luka dekat bahagian muka Jong In seperti bekas dipukul. Mereka siap meletakkan tapak tangan dekat muka Jong In untuk mengukur sama ada kesan tersebut adalah hasil daripada tamparan ataupun sebaliknya. Tapi bila mereka dah ukur, mereka mendapati saiz kesan yang ada dekat muka Jong In lebih besar daripada tapak tangan tau. Kemungkinan besar kesan tersebut adalah kesan yang terhasil daripada tapak kaki guys. Adakah dia ditampar ataupun dia sebenarnya dipijak dekat situ dua tu. Bukan itu je guys, para penjaga pusat asuhan tu juga mendapati terdapat kesan luka di bahagian belakang telinga Jong In. Berdasarkan pandangan daripada beberapa orang yang pakar, kebiasaannya kesan luka yang ada pada bahagian belakang telinga terhasil disebabkan telinga mangsa ditarik dengan sangat kuat. Sebagai contoh mak bapak angkatnya Jong In dah panggil dia, suruh dia datang dekat dengan dia orang. Jong In sini datang, come tu papa, come tu mama. Tapi bila dipanggil banyak kali dia tak datang juga. So diorang mak bapak dia macam menyigat, kau ni macam hilang sabar kan, kau ni apa tak datang. Lepas tu dia pergi dekat Jong In, dia pergi tarik telinganya Jong In tu sambil serit dia kat lantai. Tarik sedik kat lantai. Segala kemungkinan yang berlaku ni semakin menjadi kenyataan apabila korang semua boleh cuba tarik telinga korang macam ni. Tarik macam ni. Mesti korang ada rasa cengkaman pada bahagian kuku yang ada dekat ibu jari korang tu. Okey, ni ibu jari, ni kuku. Ini telinga Mesti dia akan mencengkam. Dia mencengkam sikit. Kat situ. So guys, itu yang membuatkan kulit dekat bahagian belakang telinga Jong In tersiat dan menyebabkan luka. Guys, bila pengasuh-pengasuh tu dah nampak dengan mata kepala diorang sendiri yang Jong In ni memang tidak dijaga dengan baik oleh keluarga angkat dia tu, mereka pun cuba untuk membuat laporan polis. Tapi malangnya, apabila polis tu dia datang dekat pusat asuhan tu, dia ambil keterangan dekat pengasuh and then dia pulangkan balik Jong In dekat keluarga angkat dia semula. Sepatutnya siasatan perlu dilakukan dan Jong In tidak dibenarkan sama sekali untuk diberikan kepada keluarga angkat dia sampai dia punya kes ni selesai. Tapi yang polis tu dia pergi bagi balik dekat keluarga angkatnya Jong In. And then polis tu pun dia macam tak teruskan siasatan ke atas kes tu. So keadaan yang berlaku sekarang ni menjadi semakin keruh apabila mak bapak Jong In ni mendapat tahu yang para pengasuh Jong In yang membuat laporan polis ke atas diri mereka. Jadi Yang Mo dengan An macam tak berapa nak puas hati sebab para pengasuh dekat pusat asuhan tu cuba untuk masuk campur dalam hal keluarga mereka. Kalau korang nak tahu, polis tu sendiri yang bagi tahu dekat Yang Mo dengan An yang para pengasuh dekat pusat asuhan tu yang membuat laporan ke atas diri mereka, ke atas diri Yang Mo dan An. Sepatutnya polis tak boleh nak mendedahkan siapa yang membuat laporan kerana benda tu boleh membuatkan orang yang buat laporan tu dalam keadaan yang bahaya. Contoh Khairul buat laporan tapi polis pergi dedahkan yang Khairul buat laporan, habislah Khairul kena cari dengan gangster-gangster kan. Yang tu contoh guys. So disebabkan perkara tu, Jong In tidak dihantarkan ke pusat asuhan selama 2 bulan guys. Selepas 2 bulan kemudiannya, Yang Mo dengan An mula menghantar semula Jong In ke pusat asuhan yang sama. Apa yang membuatkan para pengasuh dekat situ semakin terkejut adalah berat badan Jong In telah menurun 1 kilogram. 2 bulan sebelum tu, badan Jong In kelihatan normal, nampak macam baby-baby yang biasa. Tapi 2 bulan selepas tu, badan dia nampak semakin kurus. Sepatutnya, waktu-waktu ni lah pertumbuhan baby semakin berkembang dengan sihat. Dia makin gemuk, dia makin besar lah, senang cerita kan. Bukannya dia punya berat badan dia makin menurun, bukannya dia punya saiz badan dia semakin kecil.
Pada 29 Jun 2020, laporan kedua telah dilakukan oleh orang yang tidak dikenali langsung oleh mereka. Masa stranger ni tengah jalan-jalan, tiba-tiba dia ternampak Jong In ditinggalkan di dalam kereta berseorangan tanpa ditemani sesiapa pun. Dia pun risau dengan keadaan Jong In. Jadi dia membuat satu laporan polis yang mengatakan terdapat seorang baby telah ditinggalkan di dalam kereta bersendirian. So bila polis jumpa dengan Yang Mo dan An, Yang Mo memberi penjelasan kepada polis tersebut bahawasanya dia sedang melatih Jong In untuk tidur cara ala-ala Amerika punya style. Aku pun tak tahu Amerika punya style tidurkan anak macam mana, guys. So guys, polis tu pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yang Mo, dan kemudiannya polis pun melepaskan mereka dengan tidak mengambil sebarang tindakan langsung. Apa yang sepatutnya dilakukan oleh polis tersebut adalah dia perlu menyiasat perkara ni dengan lebih mendalam lagi, bukan melepaskan mereka begitu saja, sebab polis telah menerima 2 laporan daripada orang awam sebelum ni, guys. Gila tu, aku menyigap. Betul. Laporan ketiga pula telah dibuat pada 23 September 2020 oleh para pengasuh di pusat asuhannya. Sebelum ni mereka telah membuat satu laporan tapi telah diendahkan oleh pihak polis. Jadi kali ni diorang perlu membawa Jong In berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan surat kesahihan tentang luka-luka dan kesan lebam yang ada pada badan Jong In. Bila mereka telah berjumpa dengan doktor, doktor pun memang mengesahkan semua kesan yang ada pada badan Jong In berpunca daripada dipukul ataupun didera oleh seseorang. So doktor pun membuat macam satu laporan perubatan yang berbentuk surat, dan para pengasuh tersebut pergi membuat laporan polis sekali lagi dengan berbekalkan surat tersebut sebagai evidence. Niat di hati pengasuh-pengasuh Jong In tu adalah supaya penderaan ke atas Jong In ni dihentikan oleh mak bapak dia. Alangkah malangnya, guys, polis masih tidak membuat siasatan lanjut ke atas Yang Mo dan An, dan Jong In diserahkan semula kepada mereka. Pangang betul polis ni. Tapi korang nak tahu tak, benda yang paling kita tak boleh nak terima sekarang ni, polis tu sebenarnya kenal dengan Yang Mo dan An. Kan kira cerita tadi, mak bapak angkat Jong In ni kerja dekat stesen TV dan mereka pernah keluar TV sebab diorang pernah membantu orang untuk proses pengambilan anak angkat. Mereka ni orang yang selalu ke gereja. Mereka ni selalu membuat aktiviti-aktiviti kebajikan, dan senang cerita dekat mata polis tu, mereka ni seorang pasangan suami isteri yang baik tanpa diorang menyiasat dengan lebih lanjut ke atas diorang tu, ke atas Yang Mo dan An. Dan akhirnya seramai 5 orang anggota polis dikenakan hukuman yang berat kerana mereka dinilai tidak menjalankan tanggungjawab dengan telus dan jujur. Diorang tu kena tangkap selepas Jong In meninggal dunia. Pada hari kematian Jong In, iaitu pada 13 Oktober 2020, dengan alasan anak yang tidak mahu makan, Yang Mo telah memukul dan menyeksa Jong In dari pukul 9 pagi sehingga 10.30 pagi. Kemudiannya Yang Mo menyedari bahawa jantung Jong In telah terhenti secara tiba-tiba, dan dia membuat keputusan untuk menghantar pesanan SMS kepada suaminya, An. Dia cakap macam gini tau, perlukah kita hantar budak ni ke hospital? So macam bangang gila siap. Dan setelah berbincang dengan suami dia, akhirnya dia membuat keputusan untuk pergi ke hospital dengan menaiki teksi. Budak tu punya jantung dah berhenti, kau boleh nak naik teksi? Sepatutnya dalam keadaan macam ni, apalah salahnya kau call ambulans terus kan. Hello ambulans, anak aku ni sakit ni. Sampai je teksi dekat situ, driver teksi tu perasan yang Jong In macam dalam keadaan yang parah, dan dia pun cakap dekat Yang Mo, suruh Yang Mo naik ambulans je terus, sebab dia pun tak boleh nak langgar lampu isyarat, dia tak boleh nak langgar jam. Anything can happen masa dalam perjalanan nanti. And finally Yang Mo aku yang dia memang kena call ambulans. Sampai je dekat hospital, Jong In telah dimasukkan ke ward kecemasan dan jantungnya kembali berdegup dan dia mula bernafas, tapi hanya untuk beberapa jam sahaja, guys. Selepas beberapa jam kemudian, dia memang dah tak dapat nak diselamatkan lagi. Punca kematian dia sangat banyak. Apabila doktor telah melakukan proses X-ray ke atas tubuh badan Jong In, mereka mendapati terdapat 10 hingga 13 bahagian yang patah dekat seluruh badannya. Kemungkinan lebih daripada 13 tu. Dan benda yang paling sedih gila apabila Keru baca cerita pasal Jong In ni, doktor mengesahkan terdapat beberapa tulang yang dah pernah patah sebelum ni. Tapi tulang-tulang tersebut telah bercantum semula secara semula jadi. Apa yang kita boleh katakan maksudnya dekat sini adalah sebelum ni memang Jong In telah diderok oleh mak bapak angkat dia, sampaikan tulang yang patah tu pun boleh cantum balik dengan sendirinya. Bukan tu je, guys, bahagian perut dia penuh dengan darah dan terdapat udara ataupun kita panggil ruang angin dekat dalam perut dia tu. Usus kecil dia koyak, usus besar dia koyak, pankreas dia terpotong. Memang doktor dah fikir apa yang berlaku kat atas Jong In ni bukan perkara yang tidak disengajakan. So polis pun datang ambil keterangan
tangan dekat Yang Mo, and Yang Mo pun cakap dekat pihak polis masa dia tengah buat kerja-kerja rumah, tiba-tiba dia terdengar bunyi Jong In terjatuh dari sofa ketika Jong In tengah bermain dengan anak perempuan kandungnya. Jadi doktor-doktor dekat hospital pun muskil. Takkanlah jatuh sofa boleh jadi sampai penuh satu badan dengan luka. Usus dia koyak, pankreas dia terpotong. Punca pankreas Jong In terpotong adalah disebabkan badan dia menerima satu tekanan daripada bahagian atas perut, and then tekanan tu menyebabkan pankreas dia melekat dekat bahagian tulang belakang dia. Benda ni biasanya terjadi disebabkan berlakunya kemalangan kereta, guys. Apa yang doktor tu cakap, untuk mendapatkan tekanan macam ni, benda ni memerlukan force ataupun daya tenaga sebanyak 3,800 hingga 4,200 Newton. Sebab dekat dalam program TV tu pun dorang memanggil beberapa atlet sukan untuk menunjukkan daya tenaga yang dikeluarkan oleh mereka sendiri. Dan apa yang memeranjatkan untuk kita adalah bila atlet tu menumbuk dengan penuh tenaga dia, ni atlet tumbuk, force yang terhasil hanya 3,800, manakala apabila menggunakan tendangan pula mereka hanya mendapat 4,400. Persoalannya dekat sini adalah macam mana seorang wanita yang beratnya hanya 56 kg boleh menghasilkan force sebanyak 3,800 hingga 4,400 Newton. Dekat dalam program tu pun dorang memang dah fikir dengan mendalam. Hanya ada satu je cara yang boleh menghasilkan force sebanyak 3,800, iaitu dengan meloncat dari tempat yang tinggi ke atas badan Jong In, and akan terhasilkan 3,800 Newton. Maknanya Yang Mo dia pergi panjat, sama ada dia pergi panjat kerusi ataupun dia pergi panjat sofa, dan selepas tu dia landing dekat atas badan Jong In. Dia lompat, dia landing dekat atas badan Jong In tu. So guys, ini bukan macam Carol cerita kosong tau. Dalam program tu pun dorang tunjuk, dorang siap buat demo. Dorang panggil seorang wanita yang beratnya 56 kg, dia panjat atas sofa tu and then terjun. Memang daya yang terhasil sebanyak 3,800 Newton. Dalam pada masa yang sama juga, Yang Mo dengan An duduk dekat sebuah apartment, and jiran yang duduk dekat bawah rumah dorang tu mendengar satu bunyi dentuman yang sangat kuat, seakan bunyi barang besar yang jatuh ke lantai. Dum, dum. Bila korang terjun, pum, mesti ada bunyi kan. Memang orang kata tu salah satu kemungkinan yang sangat-sangat besar untuk terjadi dekat Jong In. Pada usia Jong In tu, sepatutnya dia seorang yang aktif, tangan dia terkitai-kitai, merangkak sana sini, tak pun dia berjalan sana sini or dia menjerit. Tapi kalau kita tengok dekat CCTV, Jong In langsung tidak menunjukkan tingkah laku seperti baby yang seusia dengan dia. Dekat dalam CCTV tu, dia hanya duduk diam. Bila dibagi makan, dia tak nak makan langsung. Tapi bila dibagi air, dia minum. Dia minum dengan sangat laju, tapi sekejap je, lepas tu dia stop minum. Doktor pakar mengatakan organ dalaman perut dia dah lama pecah. That's why bila dia minum air, lagi banyak dia minum, perut dia jadi makin sakit. That's why dia minum sikit, lepas tu dia stop. Dia tak boleh nak minum lagi, padahal dia tengah haus tu. Dan sampai sekarang Mak Jong In masih tidak mengaku bersalah, dan dia masih lagi cakap yang dia tak sengaja buat semua benda tu. Bapaknya Jong In siap bela mak dia. Bapaknya Jong In tu cakap kulitnya Jong In ni gelap sebab memang Jong In lahir memang dah gelap macam tu. Tapi kalau kita tengok dari gambar sebelum diambil jadi anak angkat, kulitnya Jong In ni putih melepak, guys. And then dia siap cakap kesan yang seakan-akan lebam yang ada pada tubuh badan Jong In tu adalah tanda lahir, padahal kesan lebam tu banyak. And then doktor pakar pun mengesahkan tu bukan tanda lahir, tu memang lebam. Apa yang membuatkan Carol terdorong untuk buat video ni adalah disebabkan Carol sendiri ada baby, guys. Carol adalah seorang bapa. Carol dapat tahu perasaan seorang ayah. Okey, apa yang Carol boleh cakap sekarang ni? Sekarang ni Carol cuba letakkan diri Carol dalam situasi ni tau. Carol seorang yang tak berkemampuan, Carol tak ada duit, ataupun duit yang Carol ada memang tak mencukupi untuk menjaga baby Carol dengan sempurna. Carol ulang balik ni sebagai contoh, guys. And then bila Carol dah sedar yang memang Carol tak mampu langsung untuk menjaga baby Carol tu, Carol terpaksa bagi baby Carol kepada orang yang mampu untuk menjaga dia dengan sempurna. Walaupun Carol tak boleh nak terima benda tu, tapi untuk masa depan dia tak apa, yang penting dia membesar dengan sempurna. Jadi selepas Carol dah bagi baby Carol dekat keluarga angkat dia tu, and then pada satu hari bila Carol dapat tahu anak Carol kena dera dengan orang yang jaga baby Carol tu, sumpah Carol memang tak boleh nak terima benda tu. Carol sanggup ambil balik baby Carol, biar Carol je yang jaga dia, walaupun memang Carol tak boleh nak bagi keselesaan kepada dia. Apa yang Carol cakap semua ni adalah contoh, guys. Carol cuba untuk masuk dalam situasi ni. So guys, kita berbalik kepada perkara yang berlaku ke atas baby dari Korea ni. Carol rasa baby tu memang tak sepatutnya diperlakukan seperti
Nak cakap macam binatang, bukan. Sebab perut dia semua dah pecah tau. Kero rasa baby tu didera lebih teruk daripada binatang guys. Bila Kero dapat tahu pasal cerita ni, memang sumpah Kero sedih gila tau. Walaupun dia bukan anak Kero, tapi kita semua dapat rasa keperitan yang dialami baby tu. Sebagai mak bapak untuk mengajar anak-anak dia, memang ada macam-macam cara diorang yang tersendiri. Sama ada menggunakan suara yang keras, tak mau, jangan, ataupun dengan cara mencubit manja, cubit sikit je, untuk bagi tahu dia yang kita tengah marah dekat dia, kita tak bagi dia buat benda tu, so kita cubit sikit je. Ataupun kalau anak dia nangis nak minta itu ini, dia biarkan je nangis sampai anak dia penat. And then bila dah penat nangis, anaknya pun diam. So apa yang Kero nak sampaikan dekat sini adalah, setiap apa yang dilakukan oleh mak bapak tu, bukannya mak bapak tu tak sayang dekat korang ataupun tak sayang dekat anak-anak dia. Semua yang dilakukan tu bersebab. Salah satunya adalah dengan tujuan mengajar. Thank you.